Assalamualaikum, salam sejahtera. So, dalam video ni kita teruskan perbincangan kita untuk soalan mock test question 2A. So, mari kita tengok soalannya. An object initially at rest move in the positive x direction at a uniform acceleration of 2 meter per second square until it reach a velocity of 8 meter per second. So the object is initially at rest, okay, and then accelerate with acceleration 2 meter per second square until it reach velocity of 8 meter per second. So itu ayat yang pertama. Yang kedua dia cakap the object is then traveled at a constant velocity of 8 meter per second for the next 3 seconds. Finally, the object decelerated uniformly at 4 meter per second square to a stop. Okay, so soalan dia calculate the total time for the whole journey of the object. So mari kita lukiskan pictorial representation ataupun diagram, motion diagram bagi objek ini. So yang pertama sekali dia kata the object move in a positive x direction. So dekat sini saya nak define positive x direction saya sebagai arah kanan. Jadi objek saya bergerak ke arah kanan. Initially at rest. So u asal saya nak labelkan sebagai u saja adalah 0 meter per saat. Okay. And the object is moved to the right with acceleration 2 meter per second square. So jadi dia accelerate ke kanan. Acceleration 1 as 2 meter per second square. Okay. Until it reach a velocity 8 meter per second. Okay, so akhirnya pada satu point dia sampai satu velocity, saya nak labelkan ini sebagai V1 sama dengan 8 meter per second. For the next 3 seconds, the object travel at constant velocity. So daripada 0 ke 8 and then selama 3 saat dia travel lagi dengan velocity V1 8 meter per second. Then the object decelerate to a stop. So akhir sekali V yang final ini dia berhenti dan the object decelerate. Deceleration maksudnya the acceleration is opposite to the motion. So A2 ataupun bolehlah A2 ataupun A3 pun boleh juga. Okay, sama dengan 4 meter per second square. Okay, so kalau kita tengok pada gambar aja kita ada 4 point yang saya lukiskan objek itu ada. Okay, so 4 point ini dia menunjukkan berlakunya perubahan pergerakan pada objek itu. Okay, so kita boleh labelkan 4 point itu sebagai point origin, point A, point B dan point C. Jadi daripada O ke A dia accelerate 2 meter per saat, 2 meter per second square. Daripada A ke B acceleration dia sama dengan 0. Daripada B ke C the object decelerates yang mana acceleration dia sama dengan 4 meter per second square. Okey, dan ingat saya dah define arah kanan sebagai positif, jadi arah kiri sebagai negatif. So soalan ini dia nak cari total time bagi pergerakan ini. Total time bagi pergerakan ini saya boleh bagikan kepada 3 segmen. Yang ini masa yang diambil daripada point origin kepada point A. Kerana daripada O ke A dia bergerak dengan acceleration 2 meter per saat. Time daripada A ke B sudah dibagi. From A ke B
soalan dah bagi sama dengan 3 saat, 3 second. Dia dah bagi tahu dah. The object is then travel at a constant velocity of 8 meter per second for the next 3 seconds. So dari A ke B 3 saat. Dan dia kata finally the object decelerates uniformly at 4 meter per second square to a stop. So maksudnya daripada point B ke C itu ada satu lagi masa. Okay, B ke C yang kita tak tahu. Jadi untuk kita cari total time bagi pergerakan ini, ada dua masa lagi yang kita kena cari. Yang ini time daripada O ke A dan juga time daripada B ke C. Di sini saya akan apply rumus kinematics. V is equals to U plus A. V is equals to U plus AT. So untuk part yang pertama, part OA, okay, kalau saya apply rumus V is equals to U plus AT, so rumus saya akan jadi V1 is equals to U plus A1 times T OA. Okay, so kat sini kita substitutekan value. V1 sama dengan 8, U sama dengan 0, plus acceleration 1 sama dengan positif 2. Okay, dan juga TOA adalah benda yang kita nak cari. Dan kita akan dapat time from point O to point A is equals to 4 second. Okay, yang seterusnya kita nak cari time daripada point B ke point C. So kalau saya apply rumus V is equals to U plus AT, okay, final velocity kita daripada point B ke point C adalah V2. Okay, initial velocity kita ambil pada point B ya, sebab masa daripada point B kepada point C. So initial velocity kita adalah V1. Okay, plus acceleration 2. Okay, acceleration 2 adalah acceleration daripada point B kepada point C times TBC. Okay, so ini sebenarnya datangnya daripada rumus V is equals to U plus AT. Cuma saya tuliskan mengikut simbol daripada point B kepada point C. Okay, so kita masukkan value V2 sama dengan 0, V1 sama dengan 8, tambah A2. Kalau kita tengok, A2 menunjukkan arrow dia arah ke kiri, dia oppose the motion. Okay, the direction is opposite to the motion sebab dia decelerate kan. So jadi sama dengan A2 sama dengan negatif 4, mesti digantikan dengan negatif sign. Okay, darab T BC. Okay, jadi di sini TBC kita akan dapat sama dengan 2 saat. Okay, tapi itu tidak menyelesaikan kita punya soalan lagi. Itu baru separuh jalan. Okay, kita nak cari total time. Okay, total time sama dengan masa daripada point O ke point A tambah masa daripada point A ke point B tambah masa daripada point B ke point C. So itu akan jadikan kita punya masa total time sama dengan 4 plus 3 plus 2. And that is equals to 9 second. That is our final answer. So untuk soalan 2A1, kita tengok dulu markahnya. Markahnya cuma ada 4 markah sahaja. Okay. Markah yang pertama apabila kita membuat penggantian di sini, 1 markah. Markah yang kedua kita gantikan untuk bahagian BC, 1 markah lagi. Kita gantikan sekali lagi 4 tambah 3 tambah 2, dapat 1 markah. Dan akhir sekali jawapan dan unit yang betul 1 markah. So menjadikan total untuk soalan 2A1 sebanyak 4 markah. Okey. So selesai. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia cakap sketch and label. Ini penting sebab dia suruh labelkan sekali velocity time graph for the whole journey of the object. So daripada point O
ke point C. Okey, kita kena lukiskan velocity time graph. Okey, macam mana kita nak lukiskan velocity time graph? Dalam graph apa-apa sekalipun, sama ada kita reti lukis graph tu ke, tak reti lukis graph tu ke, yang penting axis mesti ada. Okey, ini adalah graph velocity unit meter per second. Unit jangan lupa versus time t. Okey, unit dia second. Jadi sekarang ni ada 3 part lah, 3 segmen. Segmen yang pertama sekali adalah point O ke point A. Dalam point O ke point A, velocity increase daripada 0 kepada satu value, yang ini 8 meter per second. Okay, itu daripada point O kepada point A. Daripada point A kepada point B, velocity constant sebanyak 8 meter per saat. So constant saja, tak berubah. Dan daripada point B kepada point C, dia decelerate, kembali kepada kosong. Okay, so nampak tak di sini ada 3 segmen. Bentuk kita adalah trapezium. Okay, so jadi lepas kita ada axis, okay, dan sebenarnya sebelum kita lukiskan bentuk, saya lukiskan bentuk dulu. Sebenarnya sebelum kita lukiskan bentuk, kita labelkan terlebih dahulu lah. Kosong jangan lupa labelkan. Okay. So daripada point O kepada point A, okay, kepada point B, kepada point C. Itu graf kita. Saya sengaja labelkan ABC ni. Awak tak perlu pun labelkan ABC tu. Saya nak tunjukkan saja dari mana ke mana. Okay. So daripada point O kepada point A, final velocity pada point A adalah 8 meter per second. Okay, unit dah tulis kat atas, kita tak payah tulis unit tu berkali-kali. So 8 meter per second kat situ. Seterusnya, selama berapa masa? Okay, TOA kita dah kira tadi. Daripada point O kepada point A, masa kita dah kira tadi selama 4 saat. Okay. Kemudian constant velocity daripada A ke B selama 3 saat lagi. So maksudnya 4 saat, O ke A 4 saat, A ke B 3 saat. Jadi O ke B sama dengan 7 saat. So ini dalam graf ini, masa sentiasa kita ukur daripada origin. So 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita labelkan 7 dekat situ. Dan total time daripada O ke point C, okay, adalah 9 saat. Maksudnya daripada point B kepada point C, kita tambah lagi 2 saat. So 7 tambah 2 jadi 9. Okay, so itu menjadikan kita punya graf dah settle lah. Kita dah pun lukiskan dan ada label yang betul. Okay, markah dekat sini saya nak bagi 2 markah sahaja, D2. Okay, mana kita nak tengok? Yang pertama sekali, shape mesti trapezium. Ok, so 2 markah, tapi shape 1 markah, trapezium. Mesti ada bentuk trapezium. Tak ada bentuk trapezium, tak ada. Macam mana bentuk dalam yang saya lukis itu. Ok, itu yang pertama. Yang kedua, label. Label ni merangkumi label value 8, 4, 7, 9 kena ada dalam graf awak. Dan juga label axis dengan unit yang betul. Baru dapat 1 markah. So, jadi total graf ini adalah 2 markah. Okay, jadi bila lukis, pastikan shape ada, axis ada, value ada, semua dilabelkan dengan information yang kita dah tahulah, sebanyak mungkin yang kita tahu. Okay, ABC tu, ABC tu tak ada pun tak apa. Okay. So yang seterusnya, soalan nombor 3, calculate the total displacement of the object. So untuk total displacement of the object ni, bolehlah kalau kita nak kira gunakan rumus kinematics. V square is equal to U square plus 2AS, boleh. Kita boleh gunakan rumus S is equal to UT plus half AT square, juga boleh. Tapi kita kena kira 3 kali lah. Okay, displacement OA, displacement AB, displacement BC. Jadi kira 3-3 tambah 3-3 boleh kalau kita nak gunakan rumus linear kinematik. Okay, tetapi disebabkan soalan 2, saya dah pun sketchkan
velocity time graph. Jadi saya tak nak gunakan equation linear kinematics. Kat sini lebih mudah kalau kita gunakan sahaja konsep bahawa the displacement is equals to area under the graph. Okay, under velocity time graph. Pasal apa senang? Pasal sekarang ni kita cuma perlu mengira luas trapezium saja. Okay, yang mana luas trapezium sama dengan setengah. Okay, tapak dia 9. Okay, panjang A ke B 3. So 9 tambah 3. Darat tinggi 8. Okay, so menjadikan displacement dekat sini bersamaan dengan 48 meter. Okay, so itu jawapan akhir bagi soalan 2A3. Markah dekat sini adalah gantian dan jawapan dan unit yang betul. Okey, kalau awak kira gunakan equation linear kinematics, kalau dapat 48 meter, awak bagi gantian awak dan jawapan unit yang betul juga. Kalau salah maksudnya adalah something yang salah. Maksudnya ada gantian awak mungkin salah. Okey, so selesai sudah kita soalan 2A. Total markah untuk soalan 2A adalah 8 markah ya. Kalau kita tengok ke atas 8 markah. Okey, so boleh kira dan tengok sama ada dapat tak 8 markah untuk soalan 2A. Seterusnya kita nak tengok soalan 2B. Soalan 2B berkaitan dengan free fall. Okey, so dia kata kat sini soalannya an object drop from a window at height 7.34 meter from the ground. Okay, calculate the velocity of the object when it hits the ground. Okay, so kita nak cari velocity of the object when it hits the ground. So yang pertama sekali, perkataan dia ada bagi kat sini, bola itu dilepaskan ataupun dijatuhkan. Maksudnya, perkataan drop itu memberi maksud satu information sebenarnya. Information yang dibagi adalah bahawa initial velocity bagi objek itu adalah 0 meter per second. Okey. Diberi pula bahawa ketinggian tingkap itu dengan ground sama dengan 7.34. Okey. Dalam kita nak menyelesaikan soalan ini, kita kena ada koordinat aksis lah. Nak menentukan sama ada positif ataupun negatif sign convention bagi displacement kita. So kalaulah saya katakan bahawa the origin, kita ambil sini sebagai origin. Okey, situ sebagai origin. Jadi apabila objek bergerak bawah daripada origin, maka displacement dia, okey, so kalau saya definekan atas sebagai positif, bawah sebagai negatif, arah, maka kalau objek itu bergerak di bawah daripada origin, displacement SY bagi objek ini ataupun S saja sebab memang free fall pun pada Y component S pada objek ini adalah sama dengan negatif 7.34 meter. Okay, so the displacement of the object. Yang kita nak cari kat sini adalah final velocity of the object before it hits the ground. Okay, so kita nak cari V, kita ada U, kita ada S, dan bagi objek yang bergerak dalam free fall, the acceleration A is equals to negative G. Okay, menjadikan equation yang kita akan pakai V square is equals to U square, okay, minus 2GS. Okey, pasal apa minus 2GS? Pasal asal equation V is equal to U square plus 2AS. Since acceleration sama dengan negative G, saya dah gantikan sign convention acceleration itu dalam kita punya equation. So, ini equation yang common yang pelajar semua guna. Saya rasa satu Malaysia pun pakai V square is equal to U square minus 2GS. Jangan substitute lagi negatif 9.81 sebab kita dah substitute dalam equation ini awal-awal lagi. So, seterusnya kita bolehlah kirakan velocity. V square is equals to 0 square is 0 minus
times 9.81 meter per second square times negative 7.34 meter. Okay. Dan selesaikan equation ini. Untuk kita cari value V, jangan lupa square root ya. Kita akan dapat V sama dengan okay, 12 meter per second. Okay, kita dapat positif 12 meter per second disebabkan equation ini. Equation ini dia ada apa? V square plus U square minus 2GS. Okay, jadi bila ada square kat situ, maka kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 12 meter per second positif. Tetapi kalau kita tengok daripada gambar aja, kita dapati bahawa V itu ke bawah. Dan kita dah pun define ke bawah sebagai negatif. Soalan pula, dia tak cakap calculate the speed. Kalau dia cakap calculate the speed, 12 meter per second dah betul. Okay, jadi nak selamat dekat sini, kita bagi tahu sekali, because velocity ada both magnitude and direction, kita bagi tahu sekali bahawa the velocity is 12 meter per second downwards. Downwards. Ataupun boleh juga kita nyatakan bahawa the velocity is equals to negative 12 meter per second. Okay, negative sign dalam velocity vector menunjukkan arah. Okay, jadi sama ada positive 12 meter per second downwards ataupun negative 12 meter per second. Kedua-dua jawapan tu mesti boleh diterima. Kalau 12 meter per second saja, untuk set mock test ni saya nak katakan tak payah bagi markah. Okey, dah jelas soalan minta velocity. Okey, markah untuk soalan ni ada dua saja. Yang pertama sekali gantian, okey, dan jawapan dan unit yang betul. So jawapan dan unit yang betul serta arah jugalah. Arah dia kena dibagi tahu juga sama ada negatif ataupun downward. So dua markah untuk soalan 2B1. Untuk soalan 2B2, dia minta the time taken for the object to reach the ground. Okey, kat sini lah kita nak apply satu lagi rumus. V is equals to U minus G times T. Okey, ni kalau kita guna rumus ni, kita gantikan V sama dengan 12 positif, dah salah dah. Okey, sebab apa? Nilai velocity final adalah negative 12. Jadi kita kena gantikan negative sign itu. Okay, so negative 12 is equals to U is 0 minus G is 9.81 meter per second square times T. Dekat sinilah kita dapat value T bersamaan dengan 1.22 second. Kalau awak tak ganti negatif 12, awak akan dapat time negatif. Time tak boleh negatif. Time mesti positif. Time is a scalar quantity. Tak ada, no such thing as negative time. So, markah dekat sini juga sedikit saja, dua markah. Yang ini gantian dan juga jawapan dan unit yang betul, satu markah. Jumlah markah untuk soalan 2B adalah 4 markah. Manakala untuk soalan keseluruhan soalan 2, okey, markahnya adalah 12 markah. Okey, soalan 2 ni boleh jadi 12 markah, boleh jadi 13 markah. Okey, so soalan 2 kali ini 12 markah dalam mock test ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih.